bekas minat sungguh-sungguh. Okey, Betul, jadi Prof. lepas tu kita bolehlah bertanya-tanya soalan. Okey. Baik, ramai di antara kita yang pernah berdiet. Saya pun selalu berdiet. Kita berdiet, lepas tu kita bersungguh-sungguh kita kurus. Lepas kurus, um, 2-3 minggu lepas tu orang ajak pergi kenduri lah, terlebih makan nasi lah, birthday sana birthday sini, balik kampung kena bila makan kena tambah, dia datang balik ya. Jadi lemak dalam badan kita ni, dia datang kemudian dia pergi, kemudian dia datang balik, dia pergi balik, dan macam yo-yo lah. Dia ramai orang yang kebanyakannya ingin membuang ataupun melakukan diet untuk mengekalkan kerampingan, kelangsingan. Cuma segelintir saja yang melakukan diet diet ini untuk kesihatan tu tak ramai sangat sebenarnya. Tapi nak cantik ramai ya. Bukan hanya wanita, lelaki pun sama saja. Kita nak menghilangkan berat badan yang berlebihan. Untuk meringkaskan cerita, sebab kita bukan saintis ya, kita nak belajar tentang lemak ni. Saya akan gunakan belon-belon ini semua untuk membuatkan kita faham tentang bagaimana lemak-lemak itu terbentuk di dalam badan kita. Asal kita dilahirkan, kita hanyalah belon-belon kecil itu saja. Kita adalah kecil lah, belon tu masih lagi belum ditiup pun, baru lahir, baby lagi. Jadi uh, belon-belon itu adalah sel-sel lemak yang masih kecil. Kita pun dah dewasa, kita suka makan, jadi sel-sel lemak itu menjadi makin besar. Ada 3 belon di situ. Kita pun lebih seronok, seronok makan, makan lagi. Kemudian belon tu dah tak boleh besar dah. Nanti dah meletup. Jadi badan kita akan tambah lagi 3 belon. Daripada 3 jadi 6 belon. Jadi badan kita sekarang menjadi semakin semakin membesar ya. Daripada 3 jadi 6 tadi. Kita pun insaf sikit, kita pun berdiet. Maka belon-belon tadi yang ada lemak tadi mula keluar daripada belon tu, dan kita kembali kepada belon-belon yang asal, tapi bukan lagi 3, belon kita dah jadi 6 ya. Jadi jikalau kita um, tidak insaf, kita balik semula makan macam zaman-zaman dulu, macam zaman kita muda-muda mudi dulu, maka lemak akan masuk balik dalam sel-sel lemak itu, dalam belon-belon tadi, maka kita pun akan menjadi gemuk semula ya. Jadi belon-belon itu akan menjadi besar balik. Dan jika kita terus tanpa diet, terus-terus menerus makan dengan berselera tanpa ada hadnya, maka satu hari nanti badan kita terpaksa tambah lagi 1 belon, 2 belon, 3 belon, maka badan kita menjadi lebih besar. Daripada asal 3 ini, lama-lama belon-belon kita akan menjadi berjuta-juta lah. Begitu banyak lagi belon dalam badan kita. Jadi jika kita biarkan badan kita mengumpul lemak, lebih banyak belon dalam tubuh kita, maka kita akan bentuk lebih banyak belon-belon yang tidak ditiup ni bila kita slim kemudian. Bila kita berdiet, kita akan nampak kurus, tetapi sel-sel lemak, belon-belon yang halus tu dah jadi makin banyak ya. Jadi sebab itulah kita kena kawal, pentingnya mengawal pengambilan makanan, makanan ada kalori. Jadi dalam soal ini, siapakah yang patut disalahkan dalam soal ini? Adakah mulut dan juga gigi yang mengunyah dan telan makanan ke dalam badan kita? Adakah tangan, kerana tanganlah yang menyuap nasi, yang mengambil lauk dan tambah nasi lagi? Adakah kerana perut kita yang membunyi keroncong yang menyebabkan kita mencari makanan? Adakah kerana kaki kita yang bersalah membawa kita ke kedai makan? Ya, jawapannya ada pada slide-slide berikut. Untuk memahamkan anda, saya akan tunjukkan satu gambar di sini. Kita sedang dalam perjalanan dalam hutan, kita berkemping dengan kawan-kawan, kita nak cari kayu dalam hutan, tiba-tiba kita terserempak dengan seekor pak belang ya. Jadi dalam keadaan yang terserempak dengan pak belang ini, ada orang cat ke ni? Sekejap saya cek kalau ada orang tanya soalan ke. Oh, okey. Salah penjual.
Penjual salah, betul tu. Kalau kita jumpa dengan harimau di tengah hutan dengan Pak Belang ni, adakah kita ada masa untuk berfikir sama ada harimau ini jantan atau betina, sama ada harimau ini harimau zoo atau harimau hutan, sama ada harimau ini besar atau kecil? Kita tak ada masa nak berfikir. Kita terus saja langkah seribu, kita lari ataupun kita cari jalan lah bagaimana untuk mengelak daripada bertembung dengan harimau ini. Ya, jadi harimau ini tidak akan memberi kita peluang untuk berfikir. Tidak ada masa lagi untuk berfikir. Satu masa lagi, apabila kita balik ke rumah, kita dah kerja bertimbun-timbun di pejabat, kita tak sempat makan masa tengah hari tadi, jalan pula jam, hujan lebat, kita kena perli dengan bos. Balik-balik rumah, masuk-masuk rumah, suami tengah tidur atas sofa berselerak dengan komputer sana sini, naik dia tidur atas sofa, tak buang kasut. Adakah kita ada masa untuk bersabar? Ataupun kita mengamuk, ya. Jadi ini adalah menunjukkan sama ada kita jumpa harimau ataupun kita mengalami keadaan yang otak kita tak boleh berfungsi dengan baik, kita akan mengikut satu cara berfikir tanpa menggunakan otak sepenuhnya, ya. Untuk membuatkan anda faham rahsianya, saya merujuk kepada buku ini, Thinking Fast and Slow, daripada seorang pakar ekonomik, Daniel Kahneman. Dia adalah seorang pemenang Nobel Prize dalam ekonomik, ya. Jadi mengikut Daniel Kahneman ni, manusia berfikir dengan menggunakan dua sistem. Sistem satu dan sistem dua. Sistem satu yang seperti jumpa itu. Dia segera, automatik, dia tidak ada masa untuk berfikir lagi. Dipacu oleh firasat, ya. Harimau, firasatnya adalah perlu segera lari dan mencari sesuatu yang nikmat. Itu adalah dari segi makanan, ya. Tapi sistem dua lebih perlahan dan bersifat memerlukan kognitif yang berlebihan. Dia kena berfikir panjang dan menggunakan otak yang sedar dan juga logik, ya. Walau bagaimanapun ini hanyalah satu konsep dan tiada kaitan dengan struktur otak. Jadi kalau kita faham daripada ilmu yang diberikan oleh Kahneman ini, maka kita faham otak kita berfikir dengan menggunakan dua sistem. Jadi apabila kita gunakan sistem ini dalam berjumpa dengan harimau tadi, sistem yang digerakkan adalah sistem satu. On sistem satu, reaksi kita adalah pantas, automatik, emosi, takut. Kita hendak lari segera. Ya, tidak ada masa lagi untuk berfikir, rumah bersepah, suami tidur atas sofa, tak buka kasut. Itu adalah menimbulkan kemarahan secara emosi saja, ya. Kita terus ke emosi. Betul tak? Ada yang bersabar tak? Sepanjang pengalaman saya tak ada sabar pun, ya. Kena marah aja. Sama juga dalam pemakanan kita, otak kita akan amalkan dua sistem ini, sama ada sistem satu ataupun sistem dua. Kebanyakannya manusia menggunakan sistem satu ni, 95%, hanya 5% saja menggunakan sistem yang kedua. Dan sistem yang kedua memerlukan bateri yang tinggi, ya. Bateri inilah yang memberikan daya juang yang tinggi, membolehkan kita mengawal diri kita. Ada orang, bukan tak ada orang, ya. Mungkin ada orang seorang dua yang berani berhadapan dengan harimau. Dia jumpa harimau, dia boleh kawal diri dia, ya. Ataupun dia balik-balik rumah, tengok rumah bersepah, dia boleh kawal diri dia. Ini adalah orang yang berdaya juang yang tinggi, kawalan tenaga dalam otaknya adalah tinggi, ya. Dia orang-orang macam ini, dia akan kata no. Dia akan tahan daripada mengambil kalori yang berlebihan. Dia boleh tahan. Tapi mereka yang terlalu bersifat sistem one ni, mereka cenderung untuk mengatakan yes. Mereka akan cenderung makan berlebihan. Mereka cenderung makan untuk emosi, satu nikmat daripada makanan itu, ya. Jadi, anda bayangkan tengok, dalam keadaan biasa, semua orang lebih kurang sama sahaja. Pukul 9 pagi, bila kita tengah diet, pukul 9 pagi, kita tengok orang bagi kita 2-3 ketul donat ni, maka sistem one kita akan berkata sedapnya, coklat akan lebur dalam mulut, gebu, memang nampak menggiurkanlah donat ini, ya.
Tapi pada masa yang sama, oleh kerana waktu pagi kita masih lagi tinggi daya juang, bateri kita masih lagi tinggi, jadi kita masih kental, sistem kedua kita menang. Ya, kita boleh kata bila kita tengok benda yang menggiurkan, menggoda, dugaan itu kita kata cobaan. Ya, jadi kita tidak akan mudah jatuh kepada sistem satu, sistem dua, iaitu sistem yang berfikir, thinking. Maka kita berjaya mengharungi cobaan tersebut. Daripada 9 pagi kita pun masuk kerja dengan ada meeting sana, meeting sini, kemudian dimarahi oleh bos ataupun staf kita di bawah kita lambat, ada macam-macam masalah, ada mesyuarat, kurang sihat, mungkin datang bulan dan sebagainya. Ada orang yang kencing manis, darah dalam gula dalam darah tak cukup, maka bateri mula jatuh, kita mula merasa otak kita daya juangnya makin jatuh, lemah ya. Maka nafsu makan mula menang, kita mudah tewas ya. Ketika ini, zaman ini kita penuh dengan makanan-makanan yang berzat yang direka cipta supaya nampak menarik dan sukar untuk ditolak ya. Akhirnya oleh kerana bateri kita dah jatuh, kita tak ada lagi kuasa sistem 2 ni, makin kalah, maka kita cenderung mengikut arahan sistem 1 ya. Maka betul lah, sedap tu memang betul, lemak tu memang betul, berkrim, cair dalam mulut ni. Maka akhirnya kita kalah, pasrah dengan sistem 1, kita pun rasa sikit tak apa kot ya. Mungkin secubit saja. Janganlah begitu serius sangat dengan diet. Esok kita diet lain ya. Kita cenderung follow, ikut sistem 1 sebab dah pukul 12 tengah hari. Dah pukul waktu makan, kita belum makan lagi dan bateri kita mula jatuh pada tahap yang kritikal ya. Jadi pada saat ini saya harap tuan-tuan dan puan sekalian sudah fahamlah perbezaan antara sistem 1 dan juga sistem 2. Dan kalau masih lagi belum faham konsepnya, kita boleh ingat balik semasa bulan puasa dulu, di hujung-hujung hari nak pergi pasar Ramadan ya. Kita tengok lebih kurang pukul 6 petang nak beli lauk, kadang-kadang pukul 4 petang nak pergi dah. Lauk-lauk, kuih muih, macam-macam hidangan, macam-macam jenis air balang dan sebagainya. Jadi dengar adik ni. Semua tengok sedap ya. Jadi pada waktu itu dah lama puasa, maklumlah adik ni pertama kali berpuasa. Jadi sistem 1 dia sangat kuat ya. Dia melihat semuanya ada nikmat, dia mencari nikmat pada makanannya. Jadi sebab itu dia tidak dapat berfikir lagi, no thinking. Lebih kepada reaksi yang pertama, yang automatik, yang firasat, yang bersifat nikmat. Samalah dengan kita, makanan kita dijadikan nikmat. Apabila kita kekurangan daya juang, sistem 2 kita tertutup ataupun off, kita cenderung ikut sistem 1, sistem nafsu. Ya. Jadi anggaplah balance sebagai lemak sekali lagi. Apabila asalnya 3, kita makan banyak, sistem 1 kita on, kemudian kita tambah saiz. Kemudian bila balance tu tak boleh nak kembang lagi, badan kita akan tambah, cipta lagi 2, lagi 3 balon-balon baru, jadilah kita 6 balon, makin gemuk ya. Kemudian kita insaf, kita diet, balon-balon itu akan menjadi kecut, daripada 6 balon besar menjadi 6 balon kecut. Tapi kita tidak insaf, kita kembali kepada sistem 1, maka balon-balon kita akan menjadi besar balik. Dan kita tidak insaf, terus menerus tanpa diet, daripada 6 tambah lagi ya, tambah lagi 2 balon baru. Jadi itu menunjukkan bahawa badan kita semakin banyak lemak. Lemak itu adalah punca kepada kegemukan, obesiti dan macam-macam penyakit lain. Kita tak bercakap pada malam ni. Jadi kalau anda berdiet dengan sistem 1, bermaksudnya sistem 2 berdiet dengan sistem 2, maaf, bermaksudnya tenaga otak sentiasa tinggi. Bermaksudnya bateri dalam otak kita sentiasa tinggi. Ya, otak kita sentiasa tenang, dia tidak berkeliru, aliran darah ke otak sentiasa laju, otak kita sentiasa mendapat darah yang mencukupi. Kita pun tahu dalam darah kita ada oksigen, ada gula, ada macam-macam keperluan lain ya. Jadi apabila perut kita selesa, dia tak ganggu otak, otak pun tenang. Itu adalah berdaya dengan sistem 2. Jadi kita kena jaga bateri lah.
dalam berdiet dengan tenang dengan sistem 2, kita kena jaga bateri supaya jangan bagi dia jatuh. Apabila kita berdiet tanpa sistem 2, sistem 1 saja, maka bateri ini dah makin kurang, maka tenaga otak menjunam, kita tak dapat kawal sistem 1, otak gelisah, kita menjadi stres, aliran darah ke otak jatuh, dan perut juga kita tidak selesa lagi. Kita tidak sebab kita tahu perut dan juga otak memang ada hubung kaitnya. Ya, ada masalah perut boleh sampai ke otak, ada masalah otak boleh sampai ke perut. Ya, berdiet tanpa sistem 2. Jadi seboleh-bolehnya kita perlu berdiet dengan sistem 2. Ya. Jadi bagaimana produk daripada Brain Story membantu? Yang pertama sekali, produk yang menyebabkan tenaga otak tinggi dan otak kita tenang adalah MCT oil. Jikalau tenaga yang dibekalkan oleh MCT oil itu diambil 1 sudu, 2 sudu, dia akan sampai kepada hati kita dengan cepat. Dia tak perlu lagi melakukan proses penghadaman seperti lemak-lemak lain. Dengan segera otak itu, tenaga itu akan sampai ke otak dalam bentuk ketone, ya. Jadi semua ini menyebabkan otak kita tidak lagi gelisah, dia tenang saja. Ya, tenaga otak sentiasa ada, dan tenaga itu membolehkan bateri sentiasa hijau, sentiasa on. Jadi membolehkan sistem 2 mengawal sistem 1. Jangan kasih can kepada sistem 1. Kemudian sementara dark chocolate, OC dark chocolate tu membolehkan anti-stres, kesan daripada flavonoid dan juga ginkgo biloba, meningkatkan aliran darah, lebih banyak darah akan naik ke otak, ya. Jadi ini akan memberikan anti-stres, memberikan aliran darah, membantu kita relax ataupun rehat semasa kita mengamalkan diet, sepanjang proses diet ini. Dan jikalau anda bantu sebelum 1 jam sebelum makan, anda ambil barley flake ni, dia akan mampu kawal selera makanan kita dengan cara memberikan sesuatu yang bentuk gel. Dalam barley flake tu dia ada beta-glucan, dia akan bentuk, serat larut ni akan membentuk gel. Jeli-jeli ini akan mengembang dalam perut kita, mengawal selera dan menguruskan kemasukan gula semasa kita makan nanti. Ya. Jadi itulah peranan produk, bagaimana dia membantu diet kita selagi kita faham peranan sistem 1 dan sistem 2. Jadi produk membantu sistem 2 untuk mengawal sistem 1. Sistem 1 itu adalah sistem yang kurang bagus untuk manusia ni, ya, yang menyebabkan kita jadi teruk. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Dr. Rizal kerana menjemput saya. Di atas jemputan itu saya membuat satu slide yang special menunjukkan 3 produk. Bagaimana 3 produk daripada Brain Story membantu dalam diet. Yang pertama, dia memastikan on sistem 2 dengan memberikan tenaga segera kepada otak dan juga tubuh juga, bukan hanya pada otak sahaja. Kemudian OC dark chocolate menambah darah ke otak, merehatkan otak. Sementara barley flakes, ya, dengan beta-glucannya membantu kekenyangan yang lebih lama. Jadi ketiga-tiga ini boleh membantu kita dalam mendapat diet secara seharian. Ya. Sebenarnya, tuan-tuan dan puan sekalian, banyak sainsnya, tapi saya pilih nak tunjuk yang mana satu ni. Pilih yang inilah, senang. Dark chocolate merendahkan stres dan inflamasi, ya, senang. 2018. Jadi tidak adalah risau tentang sainsnya, memang cukup sainsnya. Yang penting kalau kita amalkan secara kronik, faedah mengambil masa, kita akan dapat faedah kemudian. Okey. Kemudian ginkgo biloba, amalkan secara kronik. Benefit ginkgo biloba daripada Journal of Academy of Nutrition dan Dietetics. Mereka dapati ginkgo biloba adalah satu kaedah ataupun option pilihan yang tidak mahal untuk mengurangkan masalah kejatuhan kognitif pada pesakit-pesakit yang dah tua. Ya, memang terbuktilah semua ni, ya. Memang tidak ada kerisauan tentang saintifiknya. MCT oil memang pun terbukti juga. Ini diberikan dalam academic press. Naturally occurring chemicals against Alzheimer disease, ya, kita panggil AD lah, senang, ya.
dalam produk anda MCT oil dia ada caprylic dan caprylic TG. Okey, memang diunjukkan di sini kalau amalkan secara kronik faedah perlu masa betul, tapi kalau anda amalkan MCT oil ni faedahnya segera. Okey. Tapi janganlah tunggu dah ada AD barulah nak cari MCT oil ya. Kalau dia berfaedah kepada AD, ada dah baca di bawah tu. Ketosis provide extra energy to the brain, hence improve cognitive function. Research carried out to find effectiveness in the treatment of AD. Ya, this okay. Jadi kalau dia boleh memberikan rawatan kepada AD, Alzheimer disease, maka bayangkan dia boleh lakukan bagaimana dia boleh buat kepada prestasi otak. Kalau tunggu ada AD baru nak cari, memang tak apa ni, rugilah ya. Tengok ada orang chat di sini, adakah dah ada soalan nanti kejap ya. Bukan kejap. Okay, nanti kita tanya soalan, kita akan layan kemudian. Okey, baik. Okey, beta-glucan bersama juga ya. Bagaimana ditunjukkan di sini kesan beta-glucan ke atas body weight dan adiposity. Bagaimana berkesan untuk mengurangkan waist circumference, body weight, untuk diet lah ya. Memang dilakukan kajian. Okey. Jadi saudara sekalian, kalau nak berdiet ni tak bolehlah hanya mengamalkan produk sahaja. Kita kena apa ni, ikut saranan daripada Kementerian Kesihatan suku-suku separuh ya. Kalau makan banyak ni, nasinya suku kan. Susah apa? Suku kan. Kemudian dia punya ikan bawah sini, telur bawah sini, yang setengah lagi tu kita buat sayur. Macam kat sini ya, sayur. Samalah dengan makan malam. Jadi kalau kita tukar daripada pinggan penuh kepada suku-suku separuh, kita dah potong kalori banyak dah. Nasi lemak pun boleh pun, suku juga. Kalau boleh suku sajalah. Yang penting telur ni, telur kena sebiji lah. Jangan kedekut dengan protein. Okey. Jadi dibantu oleh produk menggunakan sistem 2. Senaman macam ni tak maulah. Senaman pula lebih kurang 4-5 kali seminggu. Kalau boleh kita bakar 200 kalori sehari, lebih kurang berjogging selama 20 minit ke 25 minit, 30 minit dah dapat bakar lebih kurang 200 kalori ya. Okey, jadi kalau boleh satu keluarga lakukan family nutrisi dan well-being, ada polisi keluarga untuk onkan sistem 2. Satu keluarga kena on sistem 2. Jadi semua kena ikutlah. Makan pagi macam raja, makan malam macam orang miskin ya. Utamakan makanan utuh seperti sayur-sayuran, buah-buahan, benda-benda yang penuh dengan zat ya, seperti makanan-makanan daripada sumber ulam-ulaman, sayur-sayuran yang warna hijau gelap tu. Kurangkan makanan terproses, gula, lemak, garam berlebihan. Air setiap 1 jam minum air. Dan nak buang kita punya kesan-kesan metabolisme. Tidur kena cukup, senaman aerobik macam tadi. Makan malam awal 6-7 malam. Isyarat kenyang dah lambat sampai ke otak. Jadi beringat dengan sistem 2. Sebelum perut rasa kenyang, sistem 2 dah ingatkan kita dah kenyang sebenarnya ya. Peka kepada saiz hidangan, ada banyak jenis pinggan, jangan makan pinggan besar, makan pinggan kecil. Suku-suku separuh makan perlahan-lahan ya, sebab ada kaitan dengan inilah, lambat untuk sampai isyarat ke otak kita. Kemudian jangan makan lewat malam ya. Ramai orang suka pergi makan ke nasi kandar pukul 10 malam, 11 malam. Ada juga yang bersembang-sembang sampai pukul 1 pagi, 2 pagi masih lagi makan. Jadi bila kita makan lewat-lewat malam ni, perut lah, usus lah, mereka ni menghasilkan enzim, menghasilkan macam-macam. Jadi mereka ni tak nak tidur. Kita bagi masukkan makanan waktu malam, ada yang waktu pagi. Jadi mereka nak kena proses makanan, mereka tak cukup tidur. Esok pagi, esok siang mereka nak bekerja, mereka dah tak pandai nak kerja, mengantuk sebab kita hari-hari bagi kerja overtime pada waktu malam ya. Sebab itulah mereka tak boleh menghadam dengan baik. Mereka kita punya lemak lebih senang terbentuk daripada digunakan. Kemudian jangan kedekut dengan protein, makan protein dan juga senamalah. Otot-otot ni, terutama lelaki usia 50-an tu macam saya ni, sepatutnya jogging lebih sikit ya. Sebab otot kita adalah sumber tenaga. Di situlah terdapatnya tenaga untuk
pembakaran lemak dan sebagainya. 941 ya. Okey, kesimpulannya, kesimpulannya kita hendak menggalakkan pemikiran sistem 2. Inilah yang dimasukkan dengan rahsia kepada kepada diet tadi, sistem 2 ya. Selagi sistem 1 menguasai kita, iaitu menggunakan emosi, tak berfikir dan lebih kepada automatik ya, impulsif, emosi. Dia menganggap makanan itu nikmat. Bila ada makanan dan nikmat sangat, dia tak ada cara lain untuk mengurangkan stres. Makanan digunakan untuk mengurangkan stres. Dia risau, dia tak tentu hala, bila dia makan dia lega sangat ya. Tambah lagi seronok. Kita nak tukar daripada sistem 1 kepada sistem 2. Sihat itu adalah nikmat ya. Jadi ini disokong oleh produk-produk seperti MCT oil, OCOC dark chocolate dan juga barley flakes dengan fusi-fusi yang tunjukkan di sini. Tetapi pastikan juga kita ada proaktiviti, kena ada senaman yang mencukupi, berpeluh, bolehnya aktiviti aerobik. Kita akan lakukan sesuatu sampai tercungap-cungap, jantung kita sentiasa berdegup dan otak kita memang peka kepada kalori ya. Kita makan untuk mendapatkan zat, bukannya untuk mendapatkan kalori. Okey, itu sajalah Syah yang saya boleh kongsi pada malam ini. Kita jawab soalan. Syah? Alright, terima kasih Prof. Mungkin ada sebab saya nampak ada beberapa soalan dekat ruangan chat ataupun ada soalan-soalan yang nak ditanyakan kepada Prof. Boleh tulis dekat ruangan komen ataupun boleh buka mic, boleh tanya terus kepada Prof. InsyaAllah. Ini ada beberapa soalan daripada meeting chat ni. Betul. Okey, jadi saya tengok satu persatu yang ada soalan. Adakah sistem 1 lebih kepada bad habit atau kebiasaan? Yalah, ya betul. Sistem 1 lebih kepada emosi, kepada impulsif, kepada sesuatu yang tabiat. Kita lah tabiat, ya betul lah tabiat. Ya, tidak ada thinking, tidak ada berfikiran. Okay. Adakah pesakit yang dah bebas kanser boleh mengambil MCT? Tak ada masalah. MCT adalah sejenis asid lemak. Dia macam lemak lah. Cuma lemak ini kita dah pisahkan daripada virgin coconut oil yang lebih kita ambil cuma bahagian yang terbaik untuk membebaskan tenaga dengan cepat ya. Jadi dia bukanlah ubat atau sebagainya. Tenaga cepat. Ginkgo biloba adalah dia macam daun pegagar tapi dia bukan daun pegagar. Dia sejenis daun, kalau kita Google kita dapat tengoklah ginkgo biloba daripada Amerika Syarikat banyak ya. Ada orang Jawa dah bukan. Terima kasih Surati Rashidi. Prof, bolehkah ambil MCT oil and pada masa yang sama masih ambil nasi karbo? Okey, tujuan mengambil MCT oil ni memang nak menghasilkan tenaga segera. Tapi selagi ada nasi dan juga karbo yang berlebihan kita campurkan, dia punya kesan tu tak sehebat lah. Sebab otak kita akan utamakan glukosa selagi ada banyak gula. Jadi kalau kita dalam keadaan berdiet, mungkin kita kurangkan nasi, kurangkan semua, terutama sekali orang yang lakukan apa yang dipanggil sebagai fasting secara intermittent ya. Mereka tak makan daripada malam sampai ke pukul 10 pagi, ke 12 tengah hari, mereka tak makan. Jadi tubuh mereka memang tak ada langsung gula. Habis dah gula. Jadi mereka ambil MCT oil ni, dengan segera badan akan mengambil MCT oil, tukar kepada ketone dan hantar ke otak. Otak kita segar walaupun kita tak makan karbohidrat ya. Tapi kalau anda ambil nasi macam biasa, kesannya cuma tak sehebat badan kekurangan karbo lah. Tapi adalah kesan, dapatlah khasiat tu ya, cuma tak sehebat. Oops. Okey, kejap ya, ada tertinggal ni. Okey, adakah pesakit? Okey, banyak juga soalan. Okey. Okey, apa pendapat doktor tentang cara diet keto?
Kita macam orang yang berpenyakit kencing manis, biasanya mereka akan mengamalkan diet yang banyak protein lah. Bagus juga, boleh diamalkan. Ada beberapa kawan-kawan saya yang mengamalkan keto diet, ya, dia tak makan nasi langsung. Boleh amalkan, tak ada masalah. Tiana boleh apa ni, bila ambil MCT ni lagi power lah dia punya ni. Kita tukar cara bagaimana bagaimana sistem tenaga kita digunakan oleh badan. Kalau dulu kita bergantung kepada gula, sekarang kita bergantung kepada ketone, ya. Is it recommended apa perlu kita makan dulu masa eating window? Eating window. Apa perlu kita makan dulu semasa eating window? Oh, okay. Ini kalau intermittent fasting kot, eh. IF, yes. Ya, intermittent fasting bagus juga. Cara 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 berdiet yang berkesan lah, memang sangat-sangat berkesan. Kalau tanya doktor, doktor mungkin tak recommend. Tapi ada seorang doktor di KL, di Petaling Jaya, yang memang ada klinik untuk intermittent fasting. Okay, kalau anda boleh ikut internet punya recommendation pun dah okey dah. Okay. Apa kita makan dulu semasa eating window? Mungkin kalau kita berpuasa daripada petang ke tengah hari, eating window adalah daripada tengah hari ke petang. Boleh makan apa ni, makanan biasalah, nasi dan sebagainya. Jadi pada waktu itu kita punya badan kita memang almost tak ada gula lagi. Jadi apa yang kita makan dia tak akan beri kesan kepada berat badan kita, ya. Mungkin itu yang ditanya soalan kot, ya. Saya tak pasti apa maksudnya. Tak puas dengar. Ini testing saja dulu. Mungkin lagi sebulan kita akan buat yang lebih panjang lagi, ya. Saya tak pasti berapa lama yang patut buat seminar. Macam mana yang dikatakan diet water fasting? Wow. Water fasting, dia ada yang apa ni, diet yang kering dan juga diet yang basah lah. Macam puasa Ramadan tu, puasa yang kering. Macam diet kering lah. Kita tak minum air. Tapi ada orang yang berpuasa, dia minum air, ya. Dia diet tapi dia minum air. Dia macam diet water fasting lah maksudnya. Jadi dia tak makan tapi dia sentiasa ada air. Itu maksudnya. Okay, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum, Prof. Remaja yang obes ada isu hormon, apakah diet yang sesuai diamalkan? Okey, saya tak pasti obes teruk macam mana. Kalau terlampau obes, kadang-kadang kena jumpa dengan doktor. Kalau nak apa ni, remaja ni boleh berdiet, dia boleh cuba-cubalah. Anda boleh amalkan seperti MCT sebagai pembekal kepada tenaga segera. Kemudian anda boleh cari makanan berprotein tinggi. Makanan-makanan yang diamalkan sekarang pun boleh diamalkan, tapi kita catu sikit-sikit, jangan bagi dia terus terkejut, ya. Contohnya kalau kita biasanya dia makan nasi sepinggan, kita kurangkan nasi dia 1 bulan, 2 bulan, kemudian tengok dia okey, kita kurangkan lagi nasi kepada suku. Jangan begitu terkejut lah. Tapi kalau saya rasa kalau dah kurangkan nasi pun dah ada kesan dah dalam masa sebulan 2 bulan tu, ya. Kalau 3 bulan dah boleh berdiet, badan dia akan dah sesuai dah dengan keadaan dia. Bagaimana untuk cure sinus, Prof? Sinus cure, saya tak pasti cure, tapi kalau apa ni, kena jumpa dengan doktor lah, tanya dengan doktor betul-betul. Biasanya orang yang sinus ni dia ada masalah alahan tertentu di persekitaran. Jikalau kalau dah teruk sangat, kena dapatkan ubat sinus daripada farmasi lah. Kalau dari segi pemakanan, apa yang kita boleh amalkan adalah sesuatu yang tinggi dengan vitamin C, ya. Tapi kena amalkan sebelum ada sinus tu lah. Tapi kalau masalahnya adalah alahan daripada habuk di persekitaran, mungkin daripada bulu kucing, daripada kulit manusia dan sebagainya, maka anda perlu dapatkan ubat daripada doktor macam mana pun, ya. Dia tak dapat cure, dia kena dapatkan rawatan, ya. Terima kasih, Prof. Kongsi ilmu sistem tu. Adakah pesakit tinggi kolesterol dan lemak tinggi di hati boleh? MCT boleh, boleh.
boleh sangat-sangatlah yang sesuai untuk kolesterol. Kasih DA, adakah sesuai penyakit thyroid dan liver stage 4 konsum MCT? Ramai tanya tentang MCT ya. Bahan baksa kesihatan dan gula. Pesakit thyroid ya, tak ada kena-mengena. Liver stage 4, masalah liver stage 4 ni mungkin pasti mungkin liver inflamasi dan sebagainya. Okey. Ini berdasarkan kepada nasihat doktor, kalau stage 4 tu mungkin doktor nak apa ni, elakkan bahan-bahan produk-produk yang mungkin mengganggu rawatan ya. MCT ke minyak ke, dia takkan ganggu penyakit, tapi dia boleh ganggu ubat ataupun rawatan doktor. Jadi kita perlu elakkanlah. Doktor tak akan sarankan pengambilan benda-benda yang berlebihan sebab liver stage 4. Kalau stage 1 mungkin okey lagi ya. Jadi saya tak galakkan pasal ni. Boleh tanya dengan doktor masing-masing ya. Terima kasih Prof. Best time to take KMCT oil Prof. Saya ambil petang tadi, jadi dia tak ada masa yang begitu sesuai. Ada orang dia panas, ada orang dah okey je. Tapi kalau kita bagi lebih kurang setengah jam sebelum aktiviti, contohnya kalau kita akan ada seminar macam ni, kita perlukan tenaga otak berlebihan, lebih daripada biasa, ataupun kita nak study, kita bagi setengah jam. Begitulah kalau kita lagi setengah jam nak masuk gym, nak angkat besi, nak senaman, kita bagi setengah jam, kita ambil MCT oil. Saya pernah masuk gym lebih kurang 10 tahun dulu. Saya pernah tengok ada orang dia tengah ambil dengan sudu minum apa tu, dia kata apa ni, MCT lah, medium chain triglyceride, untuk tambah tenaga. Jadi dari situ saya tahu okey, baguslah. Orang nak tanya kenapa metabolisme makin menurun jika berdiet. Okey. Saya berdiet cara IF, tapi bacaan kolesterol dan bilirubin saya tinggi. Bagaimana nak turunkan? Terima kasih, Prof. Okey. Bila kita berdiet, badan kita akan baca yang kita sedang badan kita sedang mengurangkan pengambilan makanan. Jadi secara automatik kita punya metabolisme akan turun, pembakaran kita akan turun. Bila pembakaran kita turun, metabolisme akan turunlah. Sebab badan kita nak jimatkan tenaga dan nak jimatkan pembakaran. Jadi metabolisme terpaksa diturunkan. Masa kita berpuasa pun, kadang-kadang hari pertama, hari kedua tu kadang-kadang ada yang terketar-ketar tak sempat sahur kan. Sebab metabolisme kita terlampau rendah, kita sejuk ya. Jadi sebab itulah bila kita berdiet, cara IF, cara apapun berdiet ni katakan kurangkan kalori. Kalau terlampau rendah metabolisme, bermaksud kita terlalu tak cukup lah. Kita boleh up sikit kita punya pengambilan makanan tu, tambah sikit makanan kita untuk kurangkan masalah metabolisme terlalu rendah ya. Okey, jadi bacaan kolesterol bilirubin saya tinggi. Okey, kolesterol tinggi perkara biasa. Nak turunkan kolesterol, sebenarnya kalau ambil MCT ditunjukkan bagus untuk turunkan kolesterol. Mengambil beta glucan boleh turunkan kolesterol. Tapi jika tak turun-turun juga, bermaksud kena ambil kena jumpa doktor, ambil ubat kolesterol kot. Ya, memang ada ubat yang khusus untuk turunkan kolesterol juga. Bilirubin saya tak pasti, ya. Tapi nampak ni nak pastikan diet okey, sepanjang proses berdiet ni jangan kurangkan protein, ya. Tengok telur, makan telur bagus. Jangan hanya makan benda-benda yang karbohidrat saja. Orang Melayu ni suka makan nasi banyak. Dia tak suka makan lauk banyak ya. Jadi kita berdiet, kita lagi kena makan protein. Dan bila tak cukup protein, dia ganggu metabolisme sebab protein nak menghasilkan hormon, protein nak hasilkan enzim. Bila tak cukup, dia akan ganggu macam-macam dalam tubuh kita. Diet bagus, kurangkan kalori, tapi jangan kurangkan zat ya. Satu adalah zat protein, satu lagi adalah vitamin dan mineral. Seperti dalam flake, dalam barley flake dia ada banyak protein dan juga banyak vitamin dan mineral. Boleh ambil yang itu juga ya. Terima kasih Prof. Prof, tidur yang cukup itu dikira sekali dengan
nap siang ke atau hanya pada waktu malam sahaja, tapi lepas waktu makan tengah hari, digalakkan tidur daripada 15 minit ke 20 minit maksimum. Jangan bagi sampai kita tidur terlampau lelap waktu siang ya. Kalau dah sampai setengah jam tidur waktu siang, bila kita bangun tu dia jadi macam tak berkata tak segar lagi, dah tak bagus tidur tu. Dia bukan nap yang sihat. 20 minit maksimum pada waktu siang memang sihat untuk kesihatan. Dia akan cover balik. Okey, adakah orang dia obes mengambil lemak sihat seperti MCT dan olive oil ni tidak akan membantu fat burning yang efektif ni? Okey, orang obes, lemak yang kita ambil ini dia tidak akan membentuk lemak. Itu yang specialnya. Kalau lemak lain dia tak digunakan, dia akan menjadi lemak, disimpan dalam lemak. Tapi MCT dia akan terus diproses, dia tidak akan berkumpul menjadi lemak. Dan pergi ke hati, hati tengok-tengok MCT, okey. Terus ditukar ke ketone, jadi tenaga otak ya. Macam mana nak kawal craving pada benda-benda manis? Saya cakap tadi sistem 1, sistem 2. Benda-benda manis adalah sistem 1 ya. Jadi kita tengok benda manis secara automatik otak kita mau makan dia. Itu adalah sistem 2. Jadi sistem 1. Jadi pada malam ini ilmu yang paling penting adalah sistem 1 lawan sistem 2. Apabila kita rasa macam nak makan berlebihan, kita craving, kita rasa nak buat benda yang tak senonoh, kita kena tahu itu sistem 1 sedang menguasai. Kita perlu kembali kepada sistem 2. Okey, yang kita fahamlah sekarang otak kita dah berfungsi macam itu. Bagaimana cara pengambilan MCT oil tu? Macam saya ambil dengan sudu saja. Sebaiknya anda tambah pada salad, tabur pada ulam pun anda boleh makan ulam tu ya. Tak payah makan ulam dengan apa ni sambal, makan dengan MCT oil. Okey, kalau pagi dah ambil minyak zaitun, jarak untuk ambil MCT oil bila patut ambil macam mana? Okey, tak, dia punya masa tu pada waktu itu pun boleh ambil juga minyak zaitun, something else ya. MCT oil boleh ambil pada masa yang sama ataupun sebelum bersenaman ataupun sebelum nak belajar. Kalau anak kita apa ni jenis yang selalu macam monyok nak tertidur je, sebelum dia belajar bagi dia satu sudu. Sebaiknya makan sehari berapa kali kalori berdiet? Okey, berapa kalori ya? Orang biasa macam kita 2000 kalori. Orang lebih besar 2500 kalori. Orang yang berdiet lebih kurang 1200 ke 1400 kalori. Okey, kalau kita kurang separuh ataupun kurang suku, jangan tak makan langsung, kurang suku dia punya daripada 2500 sampai kepada 1200 kalori. Ya. Protein perlu tinggi, pastikan ada zat, pastikan ada mineral. Apa cara terbaik bagi pesakit gallbladder stone yang lemak kolesterol jahat telah diblok melalui pankreas untuk proses pencernaan? Okey, gallbladder stone dia ada batu dekat dia punya kawasan ini ya. Dia dah blok. Memang kena jumpa dengan pakar gastro usus untuk buang bahagian batu tu, kena buang lah. Kalau tak sampai bila pun dia akan blok, dan satu hari nanti dia akan mengalami inflamasi, sangat menyakitkan lah, sakit. Dia akan perlu dibuang dengan menggunakan operation. Kita tak boleh buat apa-apa dari segi produk ya. Dia kena buang melalui operation ya. Black seed oil pun good fat ya Prof. Black seed oil ya, kita ada buat kajian tentang black seed oil. Ada khasiat-khasiat yang lain, lebih kepada sifat antioksidan, tak sama macam MCT oil ya. Bagus juga untuk kesihatan. Okey, saya faham. Bagus. Fatty liver, apakah makanan yang terbaik untuk diambil untuk menurunkan bacaan yang tinggi bagi sihatkan semula? Okey, ini lebih kepada kalau boleh lakukan berpuasa ataupun kalau boleh buat diet-diet yang lebih mengurangkan insulin ya. Liver kita memang perlu direhatkan. Jadi salah satu cara adalah dengan berdiet dengan cara yang saya cakap tadi lah. Okay, kurangkan pengambilan lemak contoh itulah, kalori kurangkan, makanan haiwan kurangkan, benda-benda yang ada sumber-sumber, kita tahulah benda-benda yang menyebabkan penyakit seperti um, benda-benda yang menyebabkan gout, kurangkan, okay, untuk melindungi hati kita.
Berapa biji telur orang dewasa boleh ambil sehari, Prof? Ini pun berapa biji telur sehari pun banyak debate lah ya. Tapi dari segi pemakanan dia kata dalam seminggu lebih kurang 4 biji ke 5 biji seminggu. Seminggu ya. Tapi banyak daripada kita lebih daripada itu, ada yang ambil 2 biji sehari, lebih daripada 2 biji ya. Ada juga pakar pemakanan kata tak kisah, telur boleh diambil dengan banyaknya, tidak ada masalah ya. Sebab dalam telur ni dia ada banyak khasiat, selain walaupun telur tu ada banyak kolesterol, tapi kebanyakan kolesterol dalam tubuh kita adalah kolesterol yang kita hasilkan sendiri daripada hati kita lah. Kita hasilkan kolesterol sendiri. Setiap haiwan menghasilkan kolesterol. Jadi saya tak risau sangat tentang uh, telur kolesterol daripada telur ya. Tapi kalau boleh seminggu dalam 5-6 biji pun dah banyak dah ya. Prof, maksimum pengambilan MCT oil berapa? Okey, dalam okey. Berapa banyak MCT oil sehari? Ya, boleh overdose. Jangan overdose. Okey, kalau pertama kali ambil MCT oil, pertama kali, dia boleh, adalah kesan-kesan dia, kita terkejut, badan kita terkejut. Biasanya kita akan kentut lebih sikit lah, ada angin lebih sikit. Kalau ambil 2, lebih banyak kentutnya. Jadi kalau permulaan tu mungkin ada orang yang lebih cenderung cerit-berit, ada orang yang apa ni sensitif sangatlah. Tapi badan kita ambil 2-3 hari, badan kita akan dah terbiasa. Sebab badan kita terkejut, bukan apa. Dia tak pernah dapat apa ni minyak power masuk. Dia terkejut. Dia tak tahu nak buat apa. Dia mengganggu sedikit proses penghadaman tu. Ya. Okey, Prof bermaksud mereka yang gemuk atau kurus pun disaran ambil MCT oil untuk sumber tenaga bagi korang. Ya, betul-betul. Untuk tenaga segera. Ya, kita makan nasi untuk tenaga, betul. Kita makan ayam untuk tenaga. Kita boleh dapatkan tenaga daripada makanan biasa, tapi kadang-kadang kita perlukan makanan tenaga segera daripada kita minum kopi untuk memberikan tenaga kepada mata kita untuk terbeliak, untuk gerakkan mata kita. Mereka yang memandu lori, mereka yang memandu bas ekspres, lebih baik dia ambil MCT oil, ya. Sebab kopi dia punya kesan sampingan lebih teruk lagi, ya. Apa pendapat doktor tentang penggunaan hipnosis dalam sistem mengawal sistem 1 dan menguatkan sistem 2? Saya tak pasti, saya tak ada pendapat langsung tentang hipnosis ya. Pukau, saya tak pasti. Kena tanya pakar hipnosis. Saya pun tak tahu orang boleh guna hipnosis, hebatnya. Bagi kita, kalau kita makan dengan baik, kita bekalkan zat dengan baik, kita elakkan makanan-makanan yang kurang baik, lama-lama kita punya sistem satu lebih terkawal, sistem 2 lebih kuat lah. Tapi kalau orang guna hipnosis terbukti berkesan, teruskanlah. Saya tak nak bangkang pun. Tapi saya terkejut dengar, boleh juga guna pukau. Maaf tak ada jawapan ya. Okay, terima kasih. Dah habis soalan. Habislah. Ada apa lagi, Syah? Alright, itu sahaja banyak soalan-soalan daripada peserta webinar kita malam ni yang nak tahulah tentang pemakanan-pemakanan sebab ramai yang nak kurus tapi nak kurus dengan cara yang sihat tu yang sukar. Okey. So alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung untuk sesi webinar kita malam ni bersama dengan Prof. Datuk Dr. Azhar Maisa dan paling menarik sebab Syah pun baru belajar ni ada sistem 1, sistem 2 ni malam ini untuk orang kata kita berdiet untuk kurus. Okey. Dan pemakanan ni memang kita kena guna sistem 2. Kena berfikir dulu. Okey, apa-apa pun lah. Alright. So terima kasih kepada Prof untuk sesi malam ini, walaupun orang kata sekejap tapi poin-poin mahal dan penting tu sangat-sangat bergunalah. So kita lepas ni gunakan sistem 2 untuk berdiet untuk kurus. Okey, dan terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir malam ini.
yang dah tanyakan soalan. Moga-moga diberi kefahaman dan insyaAllah kita tak berakhir di sini. InsyaAllah kita akan datangkan lagi Prof untuk sesi-sesi yang akan datang dengan tajuk-tajuk lebih menarik dan kita akan kongsikan. Okay? So apa-apa pun kesihatan adalah pilihan kita. So kita kena gunakan sistem 2, berfikir dulu sebelum kita bertindak. Begitu jugalah dengan pemakanan. Bukannya kita terus je rasa ni sedap kita nak ambil. Terus tanpa berfikir. Okay? So terima kasih. Kita jumpa lagi pada sesi yang lain. Terima kasih semua. Assalamualaikum.